Sejarah telah membuktikan bahawa Islam telah berjaya melahirkan kepimpinan yang ulung dalam memangkin kegemilangan tamadunnya. Bermula dengan zaman kenabian, kemudiannya diikuti oleh zaman Khulafa' ar-Rasyidin, Empayar Umayyah, Empayar Abbasiyah dan akhirnya Turki Uthmaniyah. Masing-masing memainkan peranan dalam menegakkan kegemilangan Islam melalui peranan kepimpinan. Jadi kalau kita lihat pemimpin itu mestilah ada misi dan misi tersendiri, dan banyak perubahan atau jenis perubahan yang cuba untuk setiap pemimpin anjurkan kepada dunia. Jadi bagaimana pula dengan perubahan yang Islam itu sendiri mahukan? Jadi bagi saya ialah untuk kita pacukan kepimpinan ini untuk kita menjadikan Islam itu sendiri sebagai gaya hidup yang sempurna, dan akhirnya kita cuba untuk menjadikan manusia ini membebaskan diri daripada perhambaan sama manusia kepada perhambaan kepada Allah SWT, dan akhirnya kita cuba untuk mencapai khalifah. Kejatuhan sistem khalifah pada tahun 1924 yang merupakan peristiwa hitam bagi seluruh umat Islam telah menjadi titik tolak kepada kemunduran, kerosakan akhlak dan akidah, sistem dan juga penindasan terhadap umat Islam. Kita boleh lihat pada hari ini pemikiran masyarakat kita sendiri begitu sekular, dan juga wujudnya golongan-golongan seperti golongan moderate dan juga liberal yang mana memisahkan agama daripada kehidupan, dan mereka juga meringan-ringankan agama. Jadi disebabkan itu agama Islam semakin lama semakin luntur daripada masyarakat. Kita boleh lihat bahawa peranan pemimpin sangat penting. Pemimpinlah yang sepatutnya memastikan masyarakatnya memiliki keimanan yang kukuh, dan satu perkara yang seharusnya pemimpin miliki adalah untuk berani menegakkan kebenaran. Pada hari ini kita boleh lihat realitinya tidak begitu. Masyarakat juga begitu takut sekali untuk menegur kesilapan dan juga kekurangan yang ada pada pemimpin kita pada hari ini. Jadi setiap isu-isu yang berlaku yang berkaitan dengan sensitiviti umat Islam, kita boleh lihat campur tangan para pemimpin memang begitu sedikit sekali, dan itulah sebabnya penting pertubuhan-pertubuhan NGO Islam untuk menyokong dan juga membersihkan kembali imej Islam. Islam membawa agenda perubahan bermula dari didikan kepada individu dengan membentuk akidah dan akhlak, seterusnya merombak sistem yang wujud dalam masyarakat. Kesyumulan dan keindahan Islam telah menyebabkan ianya mampu berkembang begitu luas dan menjadi satu upaya yang amat dikagumi sepanjang zaman. Jadi di dalam Ikatan Muslimin Malaysia atau ringkasnya ISMA, kami mempercayai bahawa perubahan sesuatu masyarakat, sekalipun hatta individu itu sekalipun, bermula daripada bawah dan bermula daripada proses mengislahkan diri, membawa diri kembali, memahami tujuan kehidupan, memahami bahawa akhirnya apa sekalipun yang mereka buat akan kembali dinilai oleh Allah SWT. Jadi bila mana kita berbicara tentang perubahan, kita menginginkan seseorang individu itu ataupun kemudiannya masyarakat kembali melaksanakan tugasan mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bagi saya titik permulaan tidak dapat tidak ialah perlu dilakukan sekarang dengan masa yang pantas. Kita lihat bagaimana dunia ini bergerak dengan pantas, maka kita perlu bergerak sekarang. Dan masing-masing saya anggap bahawa mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kalau sebagai seorang anak perlu bekerja sebagai seorang anak. Kalau sebagai pelajar perlu bekerja sebagai pelajar. Dan kalau seorang pemimpin perlu untuk terus bergerak sebagai seorang pemimpin yang bagaimana yang Islam itu sendiri nak. Kita sendiri harus mengubah pemikiran dan cara kehidupan kita, dan perkara ini tidak bolehlah dilakukan oleh sesetengah individu saja. Aktiviti ini adalah satu perkara yang harus dilakukan secara berjemaah, dan maka sebab itu peranan-peranan pertubuhan NGO seperti ISMA, IKRAM, PAS dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan masyarakat terus
diberikan kesedaran dan juga teguran. Bagaimana kita berjaya mengubah kehidupan seseorang manusia kembali kepada keimanan yang sebenar, kembali kepada kemuliaan akhlak seperti yang digariskan oleh baginda SAW, maka kita percaya akhirnya mereka juga akan mengubah masyarakat keliling Kelalang untuk turut sama mengamalkan prinsip-prinsip Islam yang telah lama kita tinggalkan. Jadi bila mana masyarakat keseluruhannya telah faham, telah berfungsi sebaik mungkin sebagaimana yang sepatutnya, ketika itu Islam akan kembali dan diletakkan dan dilihat sebagai agama yang mampu mengembalikan manusia ke arah kegemilangan. Dan pada hari ini kita lihat media sosial begitu memainkan peranan yang sangat signifikan terhadap keruntuhan akhlak umat Islam. Maka sebab itu mungkin salah satu alternatif lain kita boleh lihat adalah untuk menguasai sendiri media kita, media massa seperti surat khabar dan TV terutamanya, agar memastikan minda anak-anak kita, minda generasi seterusnya tidak lagi dikotori dengan agenda-agenda yang bertentangan dengan Islam. Jadi perubahan memerlukan ilmu. Hari ini kita melihat ramai remaja di luar yang inginkan perubahan. Mereka melihat di sana ada kekosongan dan kelompongan dalam struktur pentadbiran negara, daripada segi kebajikan masyarakat yang tidak terjaga contohnya, daripada segi praktis kepimpinan yang korup dan sebagainya. Tapi bagi kita, kita melihat isu perubahan ini daripada kacamata Islam, yang mana Islam telah menggaris sebaik mungkin bahawa Islam ni merangkumi segala isi kandung kehidupan, daripada kebajikan masyarakat marhain dan kepada isu pendidikan, kepada isu kenegaraan bahkan sekalipun. Maka nak tak nak, sebagai mahasiswa kita kena kembali kepada titik mula, di mana setiap mahasiswa berhak ataupun perlu untuk melengkapkan diri mereka dengan ilmu-ilmu sama ada duniawi ataupun akhirat yang sepatutnya untuk mereka masuk dalam masyarakat dan seterusnya, dan menawarkan solusi-solusi terhadap kepincangan masyarakat yang kita hadapi dewasa ini. Orang pemimpin tu salah satu daripada tugas utama dia adalah untuk menyampaikan aspirasi, kan, menyampaikan atau berkongsi dan menyampaikan aspirasi dengan dia punya orang bawah dia lah, okay? Orang bawah dia. Jadi bila nak buat benda ni, kita kena ada satu orang kata skill yang efektif, okay, yang efektif. Dan benda ni lebih penting, kan, kalau kita tengok zaman sekarang ni, di zaman sekarang ni, bila kita ada ancaman-ancaman fikrah ni, ancaman-ancaman pemikiran, kalau kita tengok kat universiti contohnya, banyak orang-orang yang cuba mengutarakan idea liberal ni, dia ambil student-student yang ada karisma, yang ada aura dan yang pandai bercakap, kan. Kalau kita tengok yang kes yang Fahmi daripada UM contohnya, ataupun Adam Adli, bagi forum, dia berucap depan orang semua, dia buat tak ada masalah, dia ada itu. Jadi kita kita kena tonjolkan pemimpin yang bercirikan Islam yang setanding dengan diorang ni, kan. Dan benda ni bukanlah satu benda yang aneh pun, tak pelik pun. Ramai pemimpin, ramai orang Islam yang hebat bercakap, okay? Jadi sebagai pimpinan, benda ni memang no excuse, dia benda yang perlu buat, yang perlu ada, yang perlu buat dan perlu menguasai kemahiran tu. Seorang beliau Wanis kan, sangat penting untuk kita rasa terpanggil untuk memenuhi kelompongan yang masyarakat perlukan, kan, daripada golongan muslimah terutamanya, kan. Sebab kalau kita tidak memenuhi kelompongan ni, akan ada golongan masyarakat di luar sana yang akan datang untuk mengisi barisan kepimpinan dengan tidak membawa agenda Islam pun. Bukan saja tidak membawa agenda Islam, malahan mereka akan mengenepikan, kan, nilai-nilai kepribadian seorang muslimah itu sendiri, kan. Sebagai contoh, kan, bagaimana kita mahu berada di bawah kepimpinan seseorang yang mengatakan bahawa tidak penting untuk bertudung, kan. Adakah kita mahu kepimpinan yang sebegitu, kan? So jadi sebagai seorang belia itu sendiri kena rasa terpanggil, kena rasa bertanggungjawab, kan. Kena rasa kitalah orangnya, kan, untuk membawa agenda Islam, untuk membawa syariat Islam, kan, dan menjadi pemimpin bagi semua golongan wanita muslimah di luar sana. Jadi saya melihat bagaimana kepimpinan dunia pada hari ini, antara cabaran yang sangat-sangat besar ialah kita lihat bagaimana pertembungan itu sendiri, pertembungan antara hak dan batil. Hari ini kita melihat Islam ketandusan pimpinan-pimpinan muda yang mampu mengeluarkan ataupun berdepan dengan perang-perang ideologi yang dibawa oleh musuh-musuh Islam
Pertama, hak semamanya kita anggap sebagai Islam. Yang kedua ialah batil yang kita anggap sebagai jahiliah. So kedua-dua pertembungan ini sebenarnya cuba untuk memimpin dunia. Islam ada kepimpinan dia yang cuba untuk memimpin dunia, dan batil atau jahiliah ni juga ada kepimpinan dia untuk menguasai dunia ini. Masing-masing cuba untuk mempengaruhi manusia. Di zaman moden hari ini, kita harus sedar bahawa serangan pemikiran yang dilakukan oleh pihak barat sendiri, dan dengan itu serangan pemikiran haruslah dibalas juga dengan serangan pemikiran, di mana kita tidak boleh membalas dengan fizikal, tetapi menggunakan kepandaian kita, menggunakan profesionalism kita untuk membalas segala perkara-perkara negatif yang cuba dipaparkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi di sana perlunya pemimpin-pemimpin muda sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, melengkapkan diri mereka dengan ilmu-ilmu yang pelbagai. Pendek kata, bila mana mereka pakar dalam sesuatu bidang, contohnya kedoktoran, tidak bermakna untuk mereka tinggalkan sisi ilmu yang lain, contohnya daripada segi syariahnya, daripada segi history, perjalanan, civilization, ketamadunan Islam dan sebagainya. Kerana ini akhirnya akan memberikan satu pandangan yang luas tentang pertembungan-pertembungan yang silih berganti berlaku dalam sejarah dunia. Bila mana mereka faham tentang ataupun kompleksiti pertembungan yang sedang berlaku, maka dengan mudahnya dengan ilmu yang ada, mereka dapat mampu menyuarakan isu-isu dengan solusi-solusi, menawarkan solusi-solusi yang mudah difahami oleh rakyat biasa. Pada hari ini juga beberapa bulan yang lepas berlaku perkara yang telah mengotorkan imej umat Islam, dan hal ini seharusnya diambil oleh umat Islam sebagai satu ibrah agar umat Islam tidak terus mendiamkan diri. Umat Islam harus berani melontarkan pendapat mereka sendiri di media dan menjernihkan keadaan. Umat Islam tidak seharusnya membiarkan golongan-golongan lain memaparkan umat Islam sebagai umat yang teroris dan juga umat Islam yang terlalu pemikirannya tertutup. Jadi sebab itu cabaran pada hari ini haruslah diatasi menggunakan medium yang sama, bukan medium yang berbeza. Kita boleh lihat bahawa agenda barat adalah untuk memaparkan bahawa umat Islam menggunakan kekerasan untuk mengatasi peristiwa yang berlaku, tetapi sebenarnya itu adalah benda yang salah. Kita harus melakukan serangan melalui medium yang sama agar pelaksanaan ini berkesan. Orang Islam itu sendiri tidak memahami apakah tanggungjawab mereka apabila mereka berada di dunia. Bagaimana kita tahu bahawa tanggungjawab orang Islam itu ialah untuk jadi khalifah, tapi kebanyakan manusia, orang Islam itu sendiri ada di dunia ini tidak memahami hakikat hidup sebagai Muslim, dan akhirnya membiarkan kepimpinan itu diberikan kepada orang yang tak layak.